TV KPM. Assalamualaikum, hello, selamat sejahtera, selamat petang kepada anda semua yang menonton saya, Afiq Syazwan, dalam Road to Success SPM 2021. Baiklah, jadi macam biasa, Afiq akan pesan kepada anda semua sama-sama kita memendung penyakit wabak COVID-19 ini dengan cara mematuhi SOP. Ya, jangan lupa untuk gunakan pelitup muka, kemudian kalau nak keluar rumah tu jaga kebersihan, hand sanitizer jangan lupa dah. Apa yang paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Okey, jangan cakap rapat-rapat, jangan peluk-peluk kawan. Okey, baiklah. Jadi macam biasa hari ini kita akan belajar bersama dengan guru jemputan dan tajuk kita pada hari ini ialah subjek pembuatan perabot. Topiknya reka bentuk produk. Itulah dia. Jadi mesti ramai yang dah tertanya-tanya siapakah guru jemputan kita pada hari ini. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan profil guru yang telah kami sediakan ini. Itu dia. Jadi anda semua dah sama-sama tengok kan profil guru kita hari ini. Mungkin ada dah familiar dengan cikgu kita ni sebab Afiq pun dah familiar dengan cikgu ini. Inilah dia, Cikgu Saliza. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, sihat cikgu? Sihat, alhamdulillah. Ya, maksud ni kita dah banyak kali lah bersama dengan cikgu kan? Ya. Okey. Baiklah. Jadi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, saya nak tanya dengan cikgu. Selain daripada bidang perniagaan untuk pelajar yang mengambil bidang pembuatan perabot ini, selain itu apa lagi bidang yang mereka boleh ceburi dengan bidang pada hari ini? Oh, mereka boleh menjadi kontraktor. Oh, kontraktor. Yeah. Oh, maksudnya banyak juga pecahan kerjaya untuk subjek ini ya cikgu kan? Ya, kontraktor boleh, cikgu boleh, cikgu pun boleh. Macam-macam sebenarnya kerjaya yang adik-adik kita. Okey, jadi sebenarnya dengan adanya topik pada hari ini, reka bentuk produk. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, cikgu ada tak pesanan ataupun mungkin info tambahan buat mereka semua sebelum mereka mulakan belajar pada hari ini? Okey, info tambahan untuk reka bentuk produk ni, semua orang mencari keselesaan, Afiq. Ya, betul. Semua orang nak selesa. And then produk yang sedia ada ni kita belum puas hati, kita nak tambah sikit. Orang kata penambahbaikan baik. Dulu kita pakai kursi batu. Betul. Lepas tu kita tukar kepada kayu. Sekarang kita tukar kepada material-material yang lebih lain, besi, kaca untuk jadikan perabot. So nampak tak dia dah orang kata dah inovatif, lebih inovatif dia dah pada diinovasi kan. Baiklah. Jadi tanpa buang masa, itu pandangan cikgu mengenai subjek kita pada hari ini. Sekali kita ada sediakan VT mengenai pandangan calon dengan subjek kita hari ini. Jom kita sama-sama saksikan. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Azmi Aiman bin Nasri dari SMK Wangsa Melawati. Saya memilih aliran perabot ini sebagai kerjaya pada masa hadapan. Aliran perabot ini sangatlah menyeronokkan dan banyak benda saya pelajari di aliran FB perabot ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayat Benjamin dari Sekolah Menengah Wangsa Melawati. Ini tahun kedua saya dalam mata pelajaran vocational perabot. Saya menganggap mata pelajaran ini sangat menyeronokkan kerana para pelajar akan diajarkan cara membuat perabot. Saya berharap murid masa akan datang akan lebih ramai yang meminati mata pelajaran ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izzat Uzaimi bin Hizam. Saya dari Sekolah SMK Wangsa Melawati. Saya memilih MPB pembuatan perabot kerana sebagai permulaan kerjaya saya pada masa akan datang. Perabot sangat menyeronokkan kerana saya dapat menambah kemahiran dan mencipta sesuatu yang baru. Di samping itu, dapat menjadikan saya seorang yang lebih berdikari kerana semua boleh DIY. Didik TV KPM.
Itu dia pandangan calon mengenai subjek kita pada hari ini iaitu pembuatan perabot. Okey, baiklah. Jadi cikgu, sebelum kita nak mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya nak bawa cikgu ke meja bulat ni. Inilah dia meja khidmat kita untuk cikgu gunakan kita mematuhi SOP bersama. Gunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Mana cikgu? Boleh. Silakan cikgu. Okey, jadi adik-adik di rumah boleh contohi apa yang kami buat ini. Ini adalah cara sama-sama untuk kita praktikkan. Sama-sama kita menjaga kebersihan. Sebab Afiq pun pakai. Okey. Baiklah, jadi cikgu pun sekarang ni tengah gosok-gosok tangan. Saya pun tengah gosok-gosok tangan. Jadi Afiq nak bagi chance kepada adik-adik di rumah semua untuk rehat terlebih dahulu. Kemudian kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Baiklah, jangan lupa untuk patuhi SOP. Okey, gunakan pelitup muka. Kalau nak keluar tu, jaga kebersihan. Apa yang penting, stay safe, stay at home. Okey? Alright, baiklah. Jadi sekarang kita nak proceed dengan sesi pembelajaran kita, cikgu. Tapi sebelum tu, kita nak memperkenalkan pelajar yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi belajar kita nanti. Mari kita bersama dengan pelajar dari SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Mana wajah-wajah mereka ni? Jom kita tengok. Assalamualaikum, selamat petang semua. Okey, buka mic. Assalamualaikum. Okey, semua stay safe, stay at home ni . Semua stay safe . Berehat saja di rumah sambil belajar . Okey, baiklah. Abang nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri anda. Kita mula dengan Hasbi Irfan. Silakan Hasbi. Alamak, line Hasbi sangkut. Okey, tak apa, kita pindah ke sebelahnya. Muhammad Hidayat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayat bin Jomi. Baik, seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ahmad Syawal bin Abdul Aziz. Okey, di sebelah Izzat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzat Huzaimi. Okey, yang bawah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azmi Aiman bin Hasri. Okey, kita patah balik yang pertama tadi. Assalamualaikum, nama saya Mazdi Ipan bin Warusdi. Baik, jadi inilah dia 5 pelajar yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi pelajaran kita berlangsung. Baiklah, jadi tanpa buang masa, sebelum tu saya nak pesan pada cikgu, kami dah sediakan hand sanitizer di bawah smartboard tu. Jadi sebelum cikgu nak mulakan belajar ke, jadi cikgu boleh gunakan hand sanitizer tersebut. Okey? Baiklah, jadi saya bagi peluang pada cikgu untuk mulakan sesi pelajaran kita pada petang ini. Silakan cikgu. Syukur, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum tu saya nak tanyalah anak-anak saya yang kat luar sana tu. Baik. Bagaimana keadaan semua? Sihat ke tidak? Sihat ke? Baik cikgu, alhamdulillah. Dapat saya bertemu kembali dengan anak-anak murid saya. Okey. Okey, hari ni kita nak belajar modul 4. Hari tu kita dah belajar modul 3. Ya. Modul 3 kita belajar apa? Lukisan. Sekarang ni kesinambungan daripada lukisan, kita nak reka bentuk lah. Reka bentuk produk lah. Reka bentuk produk lah. Kita dah tahu buat lukisan. Ya. Kita nak reka bentuk produk pula. Baik. Okey. Seterusnya. Okay, silakan cikgu. Cikgu boleh rapat sikit dengan smartboard tu. Okey. Apakah kriteria kejayaan awak dan objektif saya dalam standard kandungan 4.0? Okey, kita nak tahu dulu apa yang awak akan capai hari ini dan apa yang saya nak deliver, sampaikan. Okey. Alright. So standard kandungan 4.0 iaitu dalam 4.1 kamu akan belajar tentang faktor reka bentuk, proses reka bentuk, di mana saya nak awak boleh mengaplikasikan sekurang-kurangnya 2 elemen reka bentuk dalam pembuatan perabot dan menentukan sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 faktor reka bentuk, serta awak boleh menyediakan carta alih proses reka bentuk dan menganalisis keperluan reka bentuk. Itu yang saya nak daripada awak. Baik. Okey?
Okey, sebelum tu kamu kena tahu dulu apa itu definasi. Definasi reka bentuk. Okey, kita kena tahulah kan? Ya. Okey. Alright. Pengetahuan tentang penyusunan semula, penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan manusia. Okey, itu adalah reka bentuk. Kalau dia tak ada impak, kita pun tak nak kan? Betul. Dia mesti ada impaknya dalam hidup kita. Dan seterusnya awak kena tahu 4 kriteria. Okey? Yang pertama, bila kita buat reka bentuk, kita mesti penuhi kehendak pelanggan kita. Kita nak design kan? Mestilah apa yang kita kena, dia nak apa? Kan? Lepas tu, mestilah berkualiti. Yang kita design tu berdaya saing dan tidak mencemarkan alam sekitar. Sekarang ni kita semua dengar melestarikan alam. Alam, betul. Kelestarian alam kan? Sebab dunia, bumi kita semakin tua. So kita kenalah jaga untuk generasi yang akan datang. Baik. Kalau tak, kita dah rosakkan orang yang akan datang. Tak dapat merasa. Tak dapat merasa apa yang kita dah rasa sekarang kan? Betul. Okey. Terdapat 4 tujuan utama kita mereka bentuk. Okey. Iaitu yang pertama, menjadikan sesuatu produk lebih selesa. Tadi cikgu dah cakap, kalau kita reka bentuk, mesti kita nak selesa. Semua orang nak selesa kan? Dan selamat digunakan. Kita tak naklah kita reka bentuk tapi tak selamat. Sebagai contoh kan, banyak produk yang kita ada, kita gunakan sekarang tapi dia memberi kesan sampingan pada kita pada masa, bukan kesan sampingan pada jangka masa panjang. Kita tak nampak pada masa jangka pendek. Masa pendek, ya. Kita tak nak macam tu. Baik. Seterusnya, kita penuhi kehendak individu dan masyarakat dan menghasilkan produk baru dan menambah nilai sedia ada pada produk. Kita dah ada kerusi sekarang. Kita nak tambah nilai je. Sekarang, okey? Okey. Seterusnya, elemen reka bentuk. Apa tu elemen reka bentuk? Ada 7 elemen reka bentuk bila kita nak mereka. Okey. Yang pertama, size. Kedua, tekstur. Bentuk. Garisan. Warna. Ruang dan rupa. Kalau kita reka bentuk, tak ada rupa, orang tak nak. Ya, betul. Orang tak nak beli. Tapi itu adalah elemen yang penting ya cikgu dalam pembelajaran kita pada hari ini. Rupa memang kena ada. Tak ada rupa. Tak ada. Pelajar kita hari ini pun semua ada rupa cikgu. Semua handsome. Handsome belaka kan? Ya. Kalau tak ada rupa, tak jalan. Jadi elemen ni perlu pelajar ingat cikgu. Ya, ini adalah fakta. So awak kena ingat elemen ni. Baik. Saya tak dapat bantu kalau keluar dalam SPM nanti. Sebab ini fakta. Okey. So, apa itu garisan? Elemen garisan. Okey. Dia menunjukkan pergerakan, menghasilkan tona, menimbulkan bentuk, mencipta ruang dan menimbulkan jalinan. Okey. Awak nampak tak? Garisan beralun. Dia nampak pergerakan kan? Kita nampak, kita sekali nampak, oh macam dia bergerak. Menghasilkan tona. Ni. Dia berlengkar-lengkar, garisan berserabut. Lepas tu, menimbulkan bentuk zigzag. Okey. Kan? Lepas tu, mencipta ruang. Ni dia dah cipta ruang. Ni nampak ada ruang, ruang garisan tebal, garisan nipis. Okey? So, dia akan mencipta ruang. Okey. Yang seterusnya, bentuk. Mengisi ruang secara geometri. Awak tahu geometri itu apa? Tahu. Bentuk-bentuk geometri. Memperlihatkan keseluruhan pandangan sesuatu objek yang diterjemahkan dalam bentuk 2D atau 3D. Awak ingat tak saya ajar lukisan pada slot yang sebelumnya? 2D dan 3D. Siapa ingat? Pelajar ingat? Ingat tak? Sebelum Abah Afiq yang cakap, Abah Afiq ingat? Ada yang ingat tak? Lukisan isometri, lukisan ortografik, okey? Isometri, ingat tak bentuk ni yang cikgu tunjuk? 3D kan? Isometri kan? Dia mesti, okey.
Apa beza 2D dan 3D? Okey, yang pertama kalau 2D tu nampak dia lepeh je lah, nampak depan saja. Dia tak nampak saja. satu sisi. Okey. Dan 3D ni kita nampak 3 permukaan. Macam kalau awak tengok saya, depan, sisi, lepas tu kedalaman. Okey. Dia mempunyai lebar, panjang dan tinggi. Nampak ni. Ni. Lebar, tinggi dan juga panjang. Okey. So dia menggambarkan keluasan dan isi padu. Kalau ini isi padu, kalau ini luas sahaja. Okey. Okey, panjang darab lebar kita dapat luas. Luas. Nampak tak matematik merentasi perabot. Baik. Jadi sebenarnya banyak sebenarnya kita kena combinekan dalam satu subjek. Kita combine ni. Okey, menggambarkan keluasan. Ni luas sahaja. Yang ni kita darab. Okey, panjang darab lebar darab tinggi kita dapat isi padu. Isi padu. Okey. So, seterusnya saiz. Saiz boleh digunakan untuk menunjukkan kesan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek. Itu saiz. Kepelbagaian saiz produk mengikut kesesuaian ruang dan situasi yang diperlukan. Kalau kita buat baju pun, kita mestilah ikut saiz kita kan. Sama juga dengan perabot. Kalau kita design perabot, kita kena ikut saiz. Saiz orang Asia dengan saiz orang Eropah, adakah sama? Tidak. Sama ke? Sekarang kan kamu banyak beli barangan antarabangsa kan? Kan dia ada cakap saiz orang Eropah, saiz orang Asia kan? So sama juga dengan perabot. Kita tak boleh beli perabot orang Eropah. Oh, jadi ada beza cikgu dekat situ? Ya. Kalau perabot orang Eropah dia lebih besar. Oh, orang Asia ni dia comel-comel. Comel-comel cikgu. Kecil-kecil sikit. Baik. Okey. Saya ingatkan mungkin dari segi pakaian saja. Mungkin perabot pun bermain peranan juga di situ. Ya. Kalau saiz pun dia akan buat ingat tak kerusi antik? Kenapa dia buat bentuk dia macam pear? Sebab orang Inggeris dulu kan suka pakai skirt kembang. Ingat tak yang skirt kembang macam tu? So kalau dia nak duduk kursi kecil, macam mana dia nak duduk dengan skirt dia tu? Ya, itulah memerlukan tempat duduk yang lebar sikit. Ya, dia akan buat macam buah pear tu. Sebab itulah dia macam tu. Okey. Sekarang tu kan meja. Tengok saiz meja. Ini coffee table dia buat saiz lain. Meja makan saiz lain. Okey. Dia tak boleh sama. Okey. Samalah juga dengan bar counter. Bar counter meja bar. Meja bar. Okey, betul. Dia tinggi kan? Sebab orang, kenapa dia tinggi? Sebab orang akan berdiri. Sambil minum ataupun dia nak bersembang, berchatting. Berbual lah. Berbual lah kalau bahasa anak-anak sekarang dia panggil apa? Chit-chat. Chit-chat. Wah, bahasa 2021. Chit-chat. Okey. Okey. So, rupa. Ni rupa. Rupa. Kan anak-anak kalau ambil gambar suka macam ni. Betul, menunjuk rupa kan? Okey, merupakan pertemuan antara hujung dengan garisan permulaan, mempunyai permukaan rata serta bergarisan di luar, bersifat 2D serta mempunyai luas dan terdapat 2 kategori iaitu satu rupa bentuk organik dan lagi satu rupa geometri. Okey. Kita kalau nak design, kita boleh design corak organik. Organik, semua orang sekarang ni mencari organik kan? Apa itu perabot design organik? Cuba awak fikir. Dapat tak fikir? Design organik Ya. Banyak tu sebenarnya. Dia banyak dekat perabot Bali. Meja makan. Ya, meja makan. Kan ada perabot-perabot Bali kan dia banyak macam rebung, corak rebung, bunga rebung semua dia dekat meja tu kan. Dan juga sekarang ni orang suka geometri. Semasa. Okey. Nampak bentuk geometri, ada bentuk meja bentuk hexagon. Meja bentuk bulat ni. Meja bentuk bulat, pentagon. Okey, nonagon, dektagon. Ini
matematik juga. Ya, betul cikgu. Baiklah, jadi sebelum kita sambung lagi cikgu, saya nak berehat terlebih dahulu. Bukan saya sebenarnya, saya nak bagi peluang kepada adik-adik ataupun pelajar di rumah juga berehat. Jadi jangan ke mana-mana. Kita sambung lagi selepas ini. Semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021 dengan subjek kita pada hari ini, pembuatan perabot, topik reka bentuk produk. Dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Saliza. Silakan cikgu, kita mulakan sesi pembelajaran kita. Okey, kita teruskan kepada elemen warna. Baik. Elemen warna sangat penting sebab kita nak menarik pelanggan kita. Kalau kanak-kanak, kita guna warna kanak-kanak lah. Warna yang kanak-kanak suka. Setiap kali kita pandang je dah tertarik dah. Dah tertarik. Okey, merupakan kesan pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek yang dapat dikesan melalui panca indera kita. Sebab tu bila tengok je, suka. Dia ada 3 bahagian warna, iaitu warna asas, sekunder dan tertier. Okey, warna asas ni apa? Semua orang tahu kuning, biru, merah. Warna sekunder apabila kita campur 2 color ni. Biru campur kuning jadi hijau. Kuning campur merah jadi jingga. Okey, kita campur pula yang ni dengan yang ni, dapatlah biru. Okey. Seterusnya warna tertier. Kita akan campur 2 warna yang bersebelahan pada pola warna. Kita akan dapatlah warna-warna yang campuran warna yang sekarang ni, warna yang orang suka lah, warna macam-macam sekarang ni. Kalau awak pergi kat kedai cat kan, awak nampak macam-macam color. Rumah sekarang pun macam-macam color dah. Kalau dulu warna krim, warna coklat. Mungkin warna-warna yang dah terlampau biasa pun mungkin dah jarang digunakan. Lebih luar biasa. Sekarang luar biasa. Okey. Seterusnya kita pergi kepada tekstur. Awak kena ingat semua elemen ni. Maksud elemen ni awak kena ingat ya. Okey, teknik yang memberikan impak atau kesan terhadap permukaan objek yang dapat dikesan melalui deria sentuhan. Okey, kalau kita tengok contohnya lah kan, kita tengok sesuatu benda tu, kita nampak pipi dia halus, bak pauh dilayang. Baik. Okay? Licin je muka dia. Lepas tu kasar, kita nampak. Okay, kalau kita tengok satu benda tu, kita dah nampak kasar atau licin. Itu kita panggil tekstur. Okay? Kalau kita tengok kat sini, kita nampak ini kasar, ini halus. Ya, betul. Sebab tu bila kita tengok perabot, kita nak pakai elemen apa? Nak pakai finishing kasar ke, halus ke? Biasanya orang suka halus. Sebab tu orang suka perabot kulit leather kan, mahal. Lebih mahal dan lebih halus. Okey. Seterusnya kita pergi kepada ruang. Ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi menampakkan objek tu lebih jelas, dan keluasan menjadikan sesuatu reka bentuk lebih terselah dan menarik. Dan ruang terbahagi kepada 2, iaitu ruang positif dan ruang negatif. Okey. Bila kita tengok kat sini, ruang positif ni yang belah depan. Ruang negatif ni sebelah belakang. So bila kamulah, manalah tahu di antara kamu nanti yang akan jadi home designer, memang kamu akan guna benda ni. Bila kamu jadi home designer, kamu biasanya kalau ni kamu ambil cardboard, kamu akan susun-susun untuk kamu nampakkan dia lagi lebih jelas. Okey? Jadi sebenarnya kalau diikutkan, apa kepentingan untuk kita tahu ruang negatif dan juga positif ni sebenarnya, cikgu? Sebab kita nak nampak benda tu tonjol tak. Baik. Maksudnya dari segi reka bentuk tersebut tu, nampak kita nak tonjol kat mana. Faham. Okey, baik. Okey. Faktor reka bentuk. Kita pergi kepada faktor reka bentuk. Okey. Dalam faktor reka bentuk ni ada 7 faktor yang mempengaruhi reka bentuk. Okey. Yang pertama, mestilah manusia. Sebab manusia lah yang banyak komennya. Ya, betul. Okey. Segala benda dia akan komen, dia akan memberi komen. Okey, reka bentuk yang baik menjadikan kehidupan manusia lebih selesa.
Sebab semua orang nak mencari keselesaan. Okey. Sebab itulah daripada dulu kerusi tak ada sponge. Dia letak sponge sebab nak bagi lembut dan empuk bila duduk. Okey, dulu kerusi kayu je. Tak ada betul. pun sponge. Kan? Katil dulu pun tak ada kan. Sekarang ni tilam tebal-tebal kan. Tebal-tebal cikgu. Kan? Okey, yang kedua fungsi. Mestilah faktor tu mempengaruhi fungsi untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Baik. Kalau kita reka bentuk tapi tak ada fungsi, tak gunalah juga. Ya, Okey. mungkin akan terbuang begitu. Nampak cantik tapi tak boleh nak guna. Nak buat apa kan? Ya. Kita tengok je. Rugi. Yang kedua, keselamatan. Produk selamat digunakan oleh pengguna, tidak memberi kesan sampingan, mesra pengguna dan mesra alam. Ini memang kelestarian. Okey, macam sekarang sebagai contoh reka bentuk macam peti sejuk kan. Sekarang dah ada peti sejuk yang orang kata mesra alam. Kalau dulu kan kita selalu dengar peti sejuk dia menggunakan CFC kan dapat menipiskan lapisan ozon kan. Sekarang ni dia dah pakai HFC kalau tak salah saya, hydrofluoro saya tak pasti yang tu. Tapi HFC ke. Baik cikgu. Yang mengurangkan sedikit. Maksudnya sesebuah reka bentuk yang lebih kepada mesra alam. Okey. Yang seterusnya ialah estetika. Estetika ni tahu apa benda? Nilai estetika? Kelainan. Kelainan warna. Okey. Nilai estetika itu, nilai estetika ni sayang nak buang. Setengah orang tak buang prabu antik sebab dia ada nilai estetik dia kat situ. Baik. Bahan yang digunakan mengikut keperluan produk. Sekarang ni bahan tu mudah diperoleh. Okey, sekarang kita jarang guna perabot daripada kayu padu. Sebab kita tak nak tebang hutan banyak. So sekarang ni daripada sebatang kayu, kita hancurkan kayu, kita jadikan board. Kita dapat banyak. Daripada sebatang pokok kita boleh dapat banyak bahan. Kalau dulu sebatang pokok tu kita buat kadang tak cukup, kita tebang lagi pokok kan. So sekarang ni ada pelbagai jenis bahan. Sebagai contoh MDF, medium density fiber board, papan serpai, okey, particle board, cement board, kita campur kayu dengan simen. Okey, kita ada banyak lagi kayu berroti, papan lapis, ada banyak macam jenis yang kita dah pelbagaikan kayu. Okey. Seterusnya agronomik. Mesti apa ni cikgu agronomik? Macam dinamik je. Okey, dan yang terakhir mestilah ini RM. Okey, benda ni sangat penting. Kos pengeluaran produk yang berpatutan, harga jualan yang berpatutan dan tidak membebankan pengguna. Kalaulah kita buat produk, kita design produk tu harga dia ratusan ribu, berapa customer, berapa pelanggan yang dapat membeli produk kita daripada kita buat produk yang harga dia berpatutan, ramai orang boleh pakai dengan produk harga ratusan ribu hanya satu atau dua orang ataupun orang kayangan saja boleh pakai. Bahasa sekarang mahal kan. Tapi cikgu, saya nak balik kepada ergonomik tu cikgu. Mungkin saya punya rasa macam ada ergonomic chair tu yang kerusi dia macam melengkung. Yes, sebab ergonomic chair ni dia mengikut keselesaan, mengikut saiz badan. Untuk keselesaan orang tu kita design macam untuk tulang belakang, okey, untuk rehatkan kaki. Ya, betul. So dia mengikut keselesaan. Baik. Okey, sebab itulah kita panggil ergonomik. Okey. Baik. Boleh saya teruskan? Boleh tak pelajar semua? Okey. Rasa-rasa ingat tak? Ingat tak fakta-fakta ini? Ingat Aiman Awak kena ingat sebab soalan SPM kita berbeza daripada 2020. Ya, betul. Okey. Mari kita tafsir apa yang saya cerita tadi. Okey, ini kerusi ni. Okey, yang pertama, masalah yang pertama ialah faktor manusia. Kenapa?
keadaan penyandang kerusi yang keras dan tidak boleh dilaraskan, pengguna tidak selesa. Sebab tu orang nak design lain. Kerusi ni memang dah ada, tapi dia nak tambah nilai lah kan. Yang kedua, fungsi kerusi tidak dapat digunakan mengikut ketinggian pengguna. Ini kalau orang Asia okey. Tapi kalau orang Eropah tak boleh, cikgu. dia tinggi kan? Dia tak nak, dia mesti nak tinggi sikit. Okey. Yang kedua, faktor keselamatan ni, bucu ni tajam. Okey, bucu ni tajam. Ni kat atas ni pun tajam. Mana tahu berlari-lari kena kat mata anak kita ke siapa ke. So dia orang tak nak. So dia penyebab kecederaan kepada pengguna. Okey, itu faktor keselamatan. Yang ketiga, yang keempat, faktor kos. Kita guna ni kayu padu. Ni kayu padu ni. Sekarang kita tak boleh dah sebab kayu padu sangat mahal. Compare dengan MDF, papan serpai lebih murah. So kita tak boleh nak guna kos ni. Kita tak boleh nak tampung kos. Baik. Seterusnya, faktor estetika. Reka bentuk dan warna kurang menarik. Kalau kamu tengok kerusi sekarang, ada warna hijau. Ya, betul. Ada warna purple. Betul. Kan, warna-warna yang... Kat rumah saya kerusi warna biru. Fantastiknya colour kan. Okey. Seterusnya, kerusi tidak dapat menampung beban pengguna yang berat. Okey, sebab dia nipis kan. So kalau orang yang comel, sihat, bahaya mungkin juga. agak bahaya untuk duduk kerusi. Agak bahaya jugalah kan. Baik. Dan masalah yang ketujuh, ergonomik. Penyandang belakang yang tegak dan tidak dapat menyokong bahagian belakang pengguna. So tegak aja kita duduk pun macam tegak. Macam terlalu tegak sangat. Tak sedap kan. Okay. So kita daripada faktor-faktor inilah kita akan design kerusi yang ada sekarang ni, yang orang dah, kalau awak tengok di pasaran, macam-macam design keluar disebabkan masalah-masalah inilah. Jadi kita akan lakukan penambahbaikan lah daripada kerusi yang dah ada. Alright. Okey. So kita buatlah analisis keperluan reka bentuk. Yang pertama ialah ergonomik, yang kedua ialah anthropometrik. Okey? Okey, ergonomik. Apa itu ergonomik? Bermakna ketepatan fungsi pengguna sesuatu alatan agar manusia berasa selesa, kemudahan, kesesuaian, selamat digunakan ketika melakukan aktiviti. Selamat. Ingat Dan susun atau alatan membolehkan manusia bekerja dengan cekap dan efisien. Kita design sebab nak bagi manusia bekerja dengan lebih cekap dan efisien. Baik. Kalau kerusi tak sedap, duduk lama-lama kat pejabat pun tak boleh duduk kerusi. Tak boleh duduk lama pula. Tak boleh nak buat kerja kan. Okey. Apa beza pula dengan anthropometrik? Okey. Ini lebih kepada ukuran, kekuatan dan physical capacity. Okey. Saiz dan bentuk badan manusia berbeza-beza. So, kita reka bentuk perabot haruslah sesuai dengan saiz fizikal pelanggan. Okey? Baik. So, inilah perbezaan dia. Ergonomik, kalau kita tengok gambar, nampak tak? Nampak? Faham? Kerusi lelaki dengan kerusi perempuan. Berbeza ukuran kan? Meja dia orang meja beza. Pun mungkin ketinggian meja yang berbeza ya cikgu ya. Okey. Itulah perbezaannya, okey? Ergonomik ni lebih berkaitan kepada keselesaan dan keselamatan. Jarak kita dengan skrin komputer, kita nak letak meja tu berapa, dia punya kelebaran dia, itu lebih kepada ergonomik. So, boleh ingat ya anak-anak? Boleh ingat. Ingat tak Ipan? Okey. Seterusnya kita pergi kepada carta alir. Carta alir proses reka bentuk. Dalam proses reka bentuk, carta alir mesti mengikut urutan yang betul. Ini adalah urutan betul, tak boleh yang kemudian didahulukan. Dia mesti dulu-dulu. Dia tak boleh potong trip. Kena ikut step by step juga. Ikut step by step juga. Okey, yang pertama, situasi dan masalah. Yang kedua, brief reka bentuk. Yang ketiga, lakaran idea awal. Kalau dalam situasi masalah, okey, kita kena kenal pasti masalah apa yang kita hadapi. Contoh tadi, kita dah tafsir. Betul. Okey. Seterusnya kita kena brief reka bentuk. Kita mengadakan perbincangan dengan
grup kita. Okey, kita brief apa benda yang kita dapat. Okay, macam kita briefing lah. Okey, dalam grouping. Lepas tu kita sumbang saran dan pengumpulan maklumat. Lepas kita briefing, kita akan dapat sumbang saran daripada rakan-rakan kita. Cadangan, pendapat, fungsi, bahan apa kita nak guna. Okey, apa faktor keselamatan yang kita nak tingkatkan, kita bincang kat sini. Lepas tu barulah kita akan keluarkan lakaran dan idea awal. Okey, kita buat gambaran awal idea kita. Okey. Seterusnya pengembangan idea melalui lakaran, idea penyelesaian dan perincian melalui lukisan. Lepas tu kita kena dokumentasikan dan kita keluarkan model ke bentuk. Di mana kita kembangkan idea untuk menghasilkan lakaran, kita kembangkan idea kita dan kita selesaikan, kita jawab balik apa yang daripada masalah ni. Jawab balik. Okey. Jawab, lepas tu kita kena dokumentasi. Kalau kita tak dokumentasi, orang panggil copycat. Orang boleh copy, cetak rompak. Boleh cetak rompak lah. Cetak rompak lah. Okay. Alright. So, seterusnya kita hasilkanlah produk kita. So, orang tak ada nak cetak rompak. Dah ada kan? Okay. Seterusnya, kita pergi kepada contoh soalan pembuatan perabot. Okey. Kalau dulu MP 7102, sekarang PP 7110. Dia dah berubah. Dah berubah dah kod ya. Kod pun dah berubah. Okey. Dan soalan ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Di mana bahagian A awak kena ingat dan faham. Tadi saya tanya kan, ingat tak anak-anak? Faham tak anak-anak? Fakta ni. Kalau dulu dia soalan pengalaman lama, situasi lama. Maksudnya apa yang awak belajar dalam bengkel itu yang akan ditanya semula. Pengalaman lama, situasi lama. Sekarang ingat dan faham. Okey. Yang kedua bahagian B. Kalau dulu kita ada A, B dan C. Sekarang kita ada A dan B sahaja. B adalah ingat, faham, aplikasi, cipta dan nilai. Jadi sangat berbeza dengan yang sebelum ni. Dia berbeza. So, kamu kena ingat benda ni. Baik, faham cikgu. Baik, sebelum kita tengok macam mana rupa contoh soalan yang ada, tapi sebelum tu kita nak berehat terlebih dahulu bagi mereka suspend dulu macam mana contoh soalan ni cikgu. Okey, jadi adik-adik ataupun pelajar di rumah, kita berehat terlebih dahulu. Jangan ke mana-mana, semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Okey, jangan lupa untuk patuhi SOP. Okey, gunakan pelitup muka, jaga kebersihan, hand sanitizer jangan lupa dan jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Okey, tanpa buang masa, mari kita sambung pembelajaran kita pada hari ini. Kita nak tengok contoh soalan ni, cikgu. Okey, dah ready semua? Mari kita uji minda kita. Ya, jom. Okey, jom. Alright. Bahagian A, tadi cikgu dah kata ingat dan faham. Awak mesti ingat apa cikgu ajar tadi dan awak mesti faham. Kalau awak tak ingat, tak faham, awak tak boleh jawab. Baik. Okey, soalan yang pertama. Okey. Penyataan di bawah menerangkan elemen reka bentuk. Ni diterangkan elemen reka bentuk. Okey, A menimbulkan bentuk produk kelihatan besar dan menghasilkan tona. Ingat ya, menghasilkan tona. Segaris. Okey. Merupakan kesan pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek, memberikan suasana ceria. Pembalikan cahaya. Mengisi ruang secara geometri dan memperlihatkan keseluruhan pandangan sesuatu objek. Dan D, teknik yang memberikan impak atau kesan kepada permukaan objek. Kesan. Yang ni cahaya. Yang ni geometri. Tadi cikgu sebut tau. Digunakan untuk menunjukkan kesan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek. Ni. Perbezaan jarak. Okey, berdasarkan pernyataan di atas,
Namakan elemen reka bentuk dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Soalan ini, kamu hanya perlu memilih jawapan. Okey? Jawapan diberikan, kamu kena pilih. Tapi berdasarkan pernyataan. Boleh ingat ya? Okey. Siapa nak jawab? Okey, siapa nak cuba? Siapa yang berani untuk mencuba? Saya cikgu. Izzat. Okey. Okey, sila Izzat. Izzat. Okey. Nama elemen. Warna. Pernyataan mana yang tadi menyertakan warna? Warna B. Okey. Bentuk? Bentuk C. C. Garisan? A. A. Okey. Saiz? Saiz E. Dan tekstur? D. Okey. Kita tengok. C. E. E. Betul. Semua betul lah cikgu eh? Alhamdulillah. Wah, Maksudnya tahniah awak- Izzat. Mungkin awak buat catatan agaknya. Dia dah prepare dah ni. Okey, dia catat tadi. Okey, syabas. Okey, so betul. Okey, nampak tak? Kalau kamu tak ingat tadi, kan? Kalau kamu tak ingat tadi, kita back tadi, kamu tak ingat benda-benda ni kan? Menghasilkan tona, okey. Lepas tu menimbulkan bentuk, menghasilkan tona. Tadi kan saya dah cakap tadi, masa slide yang sebelum dia, adalah garisan, lepas tu pembalikan cahaya tu adalah warna, okey. Geometri tu bentuk, okey. Lepas tu ini tekstur, saiz. Kalau kamu tak ingat, memang kamu tak boleh jawab. Mungkin Izzat pandai memahami keyword yang cikgu berikan tadi. Okey. Keyword yang membantu. Okey, soalan seterusnya. Jadual menunjukkan kriteria reka bentuk. Tadi ada 4 kriteria tadi masa slide yang pertama tadi, ketiga. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Hasbi. Saya Okey, memenuhi kehendak pengguna, betul atau salah? Betul. Betul. Bahan yang merosakkan alam sekitar. Salah. Salah. Kurang berdaya saing dengan produk tempatan ataupun produk sedia ada. Salah. Okey. Berkualiti tinggi. Betul. Ini memang boleh dapat ni. Okey. Memang dapat betul semua. Semua. 5-4 markah. Okey, untuk soalan 2021, okey, dia boleh 1, 2 markah, 3 markah, 4, 5. Maksimum 5. Maksimum 5. So, dan ini adalah soalan berbentuk langkah kerja. Dia tak boleh yang dulu dikemudiankan ataupun dia mesti yang step kemudian by didulukan, tak boleh. Tak boleh. Dia mesti ikut step by step. Baik. Okey. So, soalan ni siapa nak jawab? Okey, siapa nak cuba? Saya cikgu. Okey. Apa dia? Mari kita baca. Jadual menunjukkan carta alih proses reka bentuk yang tidak mengikut urutan. Dia dah kata dekat sini tak ikut urutan. Susun semula B, C, D, E, F proses carta alih reka bentuk mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan dengan langkah 1, 7 dan 8 telah diberikan. Nampak dia dah bagi dah? Okey. Tadi langkah 1, situasi dan masalah. Selepas situasi dan masalah, kita buat apa? Brief reka bentuk. Okey. Brief reka bentuk. Seterusnya langkah 3. Sumbang saran dan pengumpulan maklumat. Okey. Langkah 4. Lakaran dan idea awal. Lakaran dan idea awal. B. Okey. Langkah 5. Pengembangan idea melalui lakaran. Pengembangan idea melalui lakaran. C. Langkah 6. Idea penyelesaian perincian melalui lukisan. Okey, mari kita tengok jawapan. D, F, B, C dan langkah 6 E. Betul. Wih, kalau saya tanda ni memang best lah. Seronok cikgu. 5 je. Alhamdulillah.
Okey, sebab dia ada soalan rendah, sederhana dan tinggi. Dia ada 3 tahap jenis soalan. Macam ini soalan tahap sederhana. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan bahagian A, contoh 4. Ini adalah soalan berbentuk fakta di mana kamu kena ingat dan pilihan jawapan tidak diberikan. Maksudnya jenis bukan jenis select type, jenis supply type. Ataupun jenis kamu kena bagi jawapan. Okey. Jawapan tidak disediakan. Baik. So, 2 markah. Pernyataan di bawah menerangkan tentang analisis keperluan reka bentuk, ketepatan dan fungsi pengguna sesuatu alatan agar manusia berasa selesa. Yang kedua, ukuran kekuatan fizikal, capacity, size dan bentuk manusia adalah berbeza, maka perabot haruslah bersesuaian. Okey. Tulis pada ruang jawapan pernyataan tersebut merujuk kepada 1. Merujuk kepada apa? Siapa nak jawab? Okey, tadi saya rasa saya sentuh pasal benda ni juga. Siapa nak jawab? Okey, siapa nak mencuba? Aiman, ya, apa dia? Aiman. Silakan Aiman. Yang satu tu ergonomik. Yep. Yang nombor 2 tu antropometrik. Bagus. Bagus. Sebab itulah saya garis ni. Supaya bila kita nak menjawab, kita cari keyword dia. Supaya kita ingat. Sebab kalau kamu tak cari, mungkin kadang kamu terlupa ke. Betul. Dan lagi satu saya nak pesan, ejaan mestilah tepat. Okey? Jadi sekiranya kalau ejaan salah, akan jadi salah lah. Ya. Okey, perlu berhati-hati di situ. Perlu berhati-hati di situ. Kadang-kadang kamu spelling, kamu eja, maaf ya. Ya, tak apa cikgu. Agronomik, kamu eja E-G-R-O. Agronomi. Ini kesilapan lazim yang mungkin kesilapan yang selalu pelajar dibuat buat. Oleh sebenarnya jawapan dah betul tapi sayangnya ejaan. Okey. Okey? Okey, kita pergi kepada contoh soalan bahagian B. Boleh, cikgu? Di mana Silakan, cikgu. ingat, faham dan aplikasi. Ya, awak dah kena ingat, faham, awak kena apply. Lepas tu awak boleh cipta, awak boleh nilai. Baik. Okey. Bahagian B. Soalan 1. Anda diminta untuk mereka bentuk sebuah rak peralatan mandian yang boleh digantung di bilik mandi. Berikan 2 faktor yang perlu diambil kira. Nampak, ini adalah ingat, faham. Awak Okey. kena ingat. Baik. Apa 2 faktor itu? Siapa kita nak cuba cikgu? Okey, berdasarkan jawapan lakarkan rekaan itu. Okey, siapa nak jawab? Hidayat, nak cuba tak? Dayat ke Ipan ke? Saya cikgu. Okey, Okey, Hidayat. apa dia? Faktor apa? Menjadikan produk lebih selesa. Lagi? Dengan selamat memenuhi kehendak pengguna. Okey, selesa, selamat memenuhi kehendak pengguna. Okey? Okey. Alright. Yang kat sini kita boleh bagi faktor fungsi, faktor bahan, faktor kos, faktor manusia. Okey? Yang tadi. Okey? Tak apa. Okey. Seterusnya, bila kita nak buat lakaran, reka bentuk mesti ada rupa dan bentuk. Mesti memenuhi fungsi, konsep lakaran. Baik. Dan label. Kita jawab balik soalan yang nombor 2 lah. Sebab dia nak label, konsep lakaran tu mesti ada. Konsep apa? Sebab kita dah belajar lukisan. So, kita bagilah contoh. Kamu kena lukis benda ni. Sebab kamu dah belajar dalam modul 3 lukisan. So, kamu dah kena draw Lukis, contoh. Contoh. Baik. Dan kamu kena label kat sini. Awak guna cermin ke, awak guna stainless steel ke kat sini. Konsep lakaran ni awak guna ISO ataupun oblik. Okey. Penuhi fungsi ke tak. Okey. Keselamatan. Fungsi keselamatan. Baik. Nampak ni dia tak tajam. Dan soalan yang contoh yang terakhir. Okey. Sempat lagi cikgu. Contoh bahagian B. Okey. Rajah di bawah menunjukkan sebuah kerusi perabot taman. Nampak tak? Berikan 2 tujuan untuk mereka bentuk perabot itu. Apa tujuan kita reka bentuk perabot itu? Dan berdasarkan rajah di atas, reka bentuk perabot kerusi taman hanya mempunyai 1 fungsi. Dia duduk je. Ya.
Okey, dia boleh duduk je fungsi dia. Okey, dan kurang selesa. Tak ada selesa, tak apa? Keraskan kayu. Lakarkan sebuah perabot kursi utama yang mempunyai 2 fungsi dan lebih selesa pada ruang cawapan. Okey. So, soalan ini, siapa nak jawab? Okey, siapa nak cuba? Ada yang berani cuba? Siapa? Tak ada cikgu, cikgu tunjuk jawapan. Contoh jawapan. Okey, menjadikan produk selesa dan selamat digunakan dan memenuhi kehendak pengguna dan masyarakat, menambah nilai produk sedia ada dan menghasilkan produk baru. Ya. Okey, kat sini nampak tak? Tadi kita tambah cushion. Okey. Okey. Ini kita buat rak penyimpanan. Sebab kita dah ada 2 fungsi. Satu tempat simpan, satu tempat duduk. Tempat duduk. Kemudian dia dah tambah keselesaan di situ. Okey, kat sini kita boleh tambah tempat letak minuman ke. Kan? Kat sini kita tambah tempat letak minuman. Ataupun kat sini kita buat unrest ke. Kita design balik produk yang sedia ada tu untuk tambah nilai. Okey, itu sahaja daripada saya hari ini. Baik, terima kasih Cikgu Saliza. Okeylah, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Saliza kerana penyampaian ilmu kita pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada pelajar di rumah maupun pelajar di studio. Terima kasih pelajar dari SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Dan insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Dan itu saja daripada saya dan juga cikgu pada hari ini. Bye. Assalamualaikum. Kamu semua yang terbaik. Didik TV KPM. Janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini jelas meminta murid semua untuk tidak berputus asa walau sukar macam mana keadaan yang murid hadapi pada waktu ini. InsyaAllah segala usaha akan membuahkan kejayaan. Cuma lambat atau cepat saja kejayaan itu untuk kita kecapi. Janganlah sekali-kali kita merasa rendah diri dan hina dan berputus asa untuk terus belajar untuk mencapai kejayaan cemerlang dalam perpasaran SPM ini nanti. Sekian, terima kasih. Baik anak-anak semua, murid-murid semua dan utama kepada murid-murid tingkatan 5, saya ucapkan selamat belajar dan saya harap dengan adanya program-program seperti ini, anak-anak akan terus berminat untuk belajar dan anak-anak akan terus membuat ataupun akan terus menikmati. Sebenarnya belajar secara online ini adalah seronok. Baik genggam bara api biar sampai menjadi arang. Dan sesuatu perkara itu tidak akan datang mengulik atau melayang, ya, dan tidak akan datang sendiri. Semuanya kita perlu cari dan semuanya kita perlu usaha.